Okay, that is how my online class works. Okay. Alright, kalau tak faham ke apa ke, you can just tanya on your mic and tanya, ataupun you can write in the chat room. Okay? Alright. Okay. Mana dia? Okay, ini computer hardware components. Basic lah, basically. Okay, yang ni of course each of us sekarang ni jarang ada kan komputer yang desktop macam ni. This is we call desktop. All of us selesa menggunakan laptop because laptop ni dia mobile, ya. Mobile maksudnya you can carry anywhere, everywhere, anytime you want, kan. So sangat mudah. Okay, so we prefer laptop. But component antara laptop dan desktop basically they are the same. Okay, so we will look into the hardware, computer hardware components. Okay, all of you are from so I'm not sure you okay ke? You faham tak what is computer hardware? What does it mean? Physical. Hardware means, yes, betul, physical. Maknanya something yang you can touch, yang physically boleh touch, boleh rasa. So macam kita punya mouse, ni mouse saya, so I can play with it, I can touch your screen. Dekat sini juga ada, kalau desktop lah, kita ada case tower, kita ada keyboard, kita ada mouse, screen, monitor, kita yang itu yang berada di luar lah, dan ada juga hardware yang berada di dalam casing kita, dalam case tower. Kalau laptop, hardware yang kita nampak ada physically wujud. Kalau you buka you punya laptop punya casing tu, dalam tu kita ada RAM, RAM ni menyimpan memori lah. Okay, biasa dengar RAM. Biasa. What is it stands for? R. Okay, RAM ni adalah random memory. Maksudnya dia seperti apa panggil otak manusia lah, memori, otak kita menyimpan kenangan, kalau manusia lah RAM manusia adalah otak kita. Otak kita menyimpan pelbagai kenangan, berbagai peristiwa, ingatan kita. Begitu juga dengan komputer. Komputer ada RAM. RAM ni lah yang menyimpan segala data yang dihantar kepadanya, kepada komputer. Okay, oleh siapa? Oleh kita lah. We are the users. Okay, kata kita nak save file, assignment, your assignment. So you save it di dalam RAM. So itu when you want to buy laptop or computer, kita akan tanya berapa RAM, awak beli je. Okay, RAM dia satu slot, ni slotnya sekeping RAM. Okay, sekeping lah satu slot, kita panggil satu slot RAM ni. So nak tambah RAM juga. Model sekarang ada 4. Okay, dia
yang ni hard disk ya, HDD. Yang ni dia apa panggil? Disk drive. Tak dengar. Hard disk drive. Ya, hard disk drive. Maksudnya kita punya hard disk lah ya. Hard disk ni dia antara storage juga ya. Macam RAM tadi dia memory. Dia menyimpan memori ni dia RAM beza RAM dengan memori. Okey. RAM dengan memori pula. RAM dengan HDD. HDD ni adalah storage ya. Maksudnya macam almari lah, you simpan file-file kita kat situ. Kalau RAM pula memori ingatan. Maksudnya dia komputer tu dia macam otak kita lah. Kita macam ni memori, RAM menyimpan memori. Memori ni ada memori yang kekal dan ada memori yang sekejap je disimpan. Ya, komputer pun macam tu. Contoh, kalau awak buka software, buka Microsoft Word kan. Okey. Kalau you dah buka Microsoft Word tu dah already on dalam PC awak. Lepas tu you tengah buka file A ya, tengah menaip assignment file A. And then you nak buka lagi file B ya, Microsoft Word juga. Bila awak double klik dekat file B, dia buka cepat. Ya, dia buka cepat. Sebab apa? Sebab memori Microsoft Word tu dah sedang bermain di memori komputer tu, ya. Dah sedang play. Okey. Berbeza dengan kalau awak punya Microsoft Word tu awak off, awak tutup ya, awak close, pangkah. Lepas tu awak nak buka satu file assignment awak, assignment A. Awak double klik dekat file tu. So dia akan ambil masa a bit longer daripada sebab Microsoft Word awak belum play. Tak ada dalam memori komputer. Okey. Jadi komputer akan panggil dulu memori Microsoft Word, dia akan buka dulu Microsoft Word, baru dia buka file assignment A awak. Okay, that's the different lah ya. Kalau storage pula, okay, file. Awak simpan file dalam almari. Alright, so file assignment awak ABC tu awak simpan storage tadi. You nak buka, you pergi carilah dekat drive mana. Okay, itu biasalah kita buat kan. Okay, dan dalam case tower juga, awak akan jumpa video card. Okay, video card ni yang membolehkan kita play movie ya, ataupun any video dekat website ya. Kalau you tak ada video card ni, kalau you nak play video dekat YouTube tak boleh sebab dia tak ada video card tu. Okay. Okay, dan dalam case tower ni juga kita ada CPU ataupun processor. Okay, yang ni yang standard lah, ramai orang salah panggil ya. Selalu kita panggil case tower ni, awak panggil apa? CPU. Betul tak? Kan? Betul. Sebenarnya yang ni bukan CPU. Yang ni adalah case tower. Ya, tapi kalau saya rasalah kalau dekat Malaysia ni awak pergi mana pun, kalau awak pergi kedai komputer pun awak cakap saya nak tukar CPU saya rosak. So awak bawa case tower yang besar tu. So it's standard. Orang Malaysia akan faham. Sebab semua orang panggil CPU. Tetapi internationally ataupun formally, okay, kalau you pergi overseas ke apa, dia orang tak panggil ni CPU. Dia orang panggil case tower. Ya, the tower, your desktop tower. Macam tu. Kalau you sebut CPU is actually ni, yang sekeping kecil kali hijau ni. Itu adalah CPU.
Alright. So, kita akan tengok beberapa list of computer hardware components. Ya, okay. Dia ada description lah kat sini. Computer hardware includes the physical part. Tadi ada siapa ya jawab physical part, which is very correct. Yeah. Includes the physical parts or components of the computer such as monitor, keyboard, mouse, motherboard dan sebagainya lah. And we also need software for the instructions that can be stored and run by the hardware. Okay, hardware ni dia tak boleh bergerak automatic, ya. You kena ada software yang membantu dia. Okay. Dan the software is always required to execute any command or instructions. So the software inilah yang akan bagi command kepada hardware ni, especially the internal hardware tadi untuk berfungsi. Macam storage kan, file you dalam drive C katalah. So you the software internally inside your laptop itu akan bantu proses tu. Which we call it as system. Okay. Awak tak perlu benda tu OS kita panggil OS, operating system is something ada bab lain lah. So kalau masa kita akan belajar, tengok dululah awak punya syllabus. Okay. Alright. Dia ada 3 kategori ya. Kita boleh categorize into internal hardware, external hardware, and also network hardware. So ada 3 ya, 3 kategori computer hardware. Let us see. Okay. Alright. Monitor. Dia dalam kategori mana? External. External, betul? Monitor adalah external. So you nak categorizekan hardware ni senang je. Ya. External, yang luar yang you boleh pegang, you boleh touch, you boleh rasa, itu external. Something yang dekat dalam case awak, ya. Tower case you tu, ataupun dalam casing laptop is called internal. Okay. Monitor. Okay, monitor ni okay, you semua anak-anak muda ni, saya yakin tak pernah guna monitor yang besar belakang yang lama. Pernah tak? Pernah tengok tak? Pernah. Pernah. Dekat mak mau komputer banyak gitu. Iya. Mama komputer ada? Komputer sekolah. Mama komputer sekolah Macam rendah. kita bersimpan. Ada remote Kita boleh guna. Okey. Bolehlah guna kan. Ada lagi rupanya ya. Okey. tak jadi itu. Apa dia? Tak ada apa madam. Okey. Itu kejap kita tengok ada jenis-jenis monitor. Okey. Monitor ni, dia kata yang modern monitors use the thin film transistors liquid crystal display LCD with the LED backlighting, but the older monitors use the cathode ray tubes, CRT tube lah, yang besar panjang gemuk tu kita panggil CRT monitor screen ya. Itu yang lama. Memang kalau sekarang ni, kalau moden, rasa orang tak guna dah kot. Ya, okay. Tapi masih boleh digunakan, tak ada masalah. Okay. The monitors are connected to the computer with the help of VGA, digital visual interface, HDMI, and DisplayPort. Ya. Yang ni kalau for your desktop ya, maknanya you need another cable lah untuk kita connectkan laptop, monitor tu dengan awak punya case. Ya, tak boleh monitor
you letak monitor atas meja, case tower dekat tepi, mengharapkan monitor tu on without any cable. No, we need cable. Itu kalau untuk desktop. Okay, kalau untuk laptop tak apalah, dia memang dah build, dah connected macam ni kan. Okay. Itu about monitor. Ini types of computer monitors. Inilah yang saya kata tadi, CRT. Okay, yang lama tu. Okay, sekarang ni sama ada kita guna LCD ataupun LED. Ya. Okey, perbezaan dia nanti saya akan bagi tahu beza dia. Awak rasa skrin awak mana satu? LCD ke LED? PD. LED. 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 Yakinnya, betul ke? Arti. Yakin. Betul. Okey. Alright. Beza dia nantilah. Nanti kita akan tengok Okey, kita go to the second hardware pula. Motherboard. Pernah dengar motherboard? Pernah. No. Motherboard ni ada kat mana? No. Pernah ada. Mana motherboard? Dalam Dalam tower. Dalam tower. Ya, iaitu kita kategorikan dia sebagai internal hardware. Okay. Alright, motherboard ni. Okay. Itu you boleh baca lah. Okay, ini contoh motherboard. Motherboard ni adalah, inilah dia keseluruhan ni. Sekeping papan. Ya. Usually kalau hijau. Tapi contoh yang saya ambil ni terjadi kalau biru pula. Okay, sepatutnya kalau hijau ya. Kalau you buka desktop tower, case tower awak ya, awak akan jumpa sekeping motherboard. Okey, dalam tu ada semua. Maksudnya awak punya video card, awak punya sound card, awak punya ni CPU, fan, soket, semua dalam tu dilekatkan, berada di situ. Ya, dia macam tak dia lipat color hijau. Biru pun boleh, ni ada contoh biru, tapi kat Malaysia selalunya saya jumpa hijau lah. Ya, jadi dekat sini lah awak slotkan awak punya RAM dan sebagainya. Okey, jadi dia motherboard ni, sebab itu kita panggil mother, ibu, ya, papan, ibu papan, ya. Papan ibu, maksudnya tak ada motherboard ni, tak adalah komputer. Awak tak boleh nak letak RAM. Takkanlah dalam case tower awak campak semua kat situ. So, dia tak ada connected. Ya? Tak boleh connect to each other. So, motherboard ni is not just a board. Ya? Bukannya board kosong. Kalau awak tengok satu motherboard sekeping tu, ya, okay, dalam tu ada litar. Litar yang macam color silver tu kan. Okey, litar-litar itulah yang menghubungkan komponen-komponen di atas motherboard ni antara satu dengan lain. Ya, sebab tu bila kita slot, dekat slot-slot dia tu maknanya wire-wire litar dia tu dah connected. Jadi, di situlah berfungsinya kita punya komputer. Ya, sebab itu tak ada motherboard, tak berfungsilah komputer kita. Okey, ini hardware. Ya, antara hardware yang wajib ada dalam komputer internal ya. CPU, CPU yang kecil tadi itulah ya, Central Processing Unit berada di dalam tower, okey, di dalam tower dan memang mestilah dia ada atas motherboard tu dia ada satu slot memang untuk CPU. Okey, motherboard ni direka, dia punya slot-slot dia dah tetap dah. CPU kat mana, RAM dekat mana, video card kat mana dan sebagainya. Awak tak boleh letak tempat lain. Kalau tidak, tak bergerak, tak berfungsi. Jadi CPU ni is known as the brain of the computer system lah ya. Dia mempunyai control unit, logical unit, arithmetic dan registers. Okay. It also has a small bit of memory known as
Dan modern CPU are the microprocessor where the CPU is included in a single metal oxide semiconductor integrated circuit chip. Okay, CPU ni tu power supply. Tak ada pula gambar CPU yang tadilah. Okay, yang kecil 4 segi tu. So kalau kita kalau awak nak tukar CPU, kata CPU awak sekarang Intel Pentium 2, ya, awak rasa macam nak tukar lah processor, nak tukar CPU lah sebab slow nak Pentium 4. Okay, you pergi je kedai bawa desktop, bawa casing you, tower case awak tu. So pergi, kalau you tak pandai nak tukar sendirilah, ya. Okay, just beli CPU je, sekeping kecil tu daripada kedai. You balik, you buka you punya tower case tu, and then you boleh ubah sendirilah, ya. Keluarkan CPU lama, masukkan CPU baru. Tetapi awak kena tahu juga macam mana nak format balik, nak reformat lah awak punya sistem tu untuk dia install awak punya new CPU. Okay. Power supply. Okay, power supply ni kalau you tengok dekat casing awak tu, ya, yang ada kipas kat belakang. Ya, ni nampak ni. Yang ada kipas ni. Ini adalah power supply. Macamnya kotak elektrik lah dekat desktop kita, kat komputer kita. Dekat laptop pun ada fan. Kalau awak perasan dekat bahagian, kalau laptop saya lah, dekat sebelah kiri tepi tu, ya, tempat awak akan rasa macam angin panas keluar. Dekat situ adalah power supply. Ataupun kalau awak tak tahu kat mana, awak tengok dekat mana awak cocok kabel awak ni, ya, kabel charger awak. Okay, kabel charger tu dekat mana awak cocok dekat laptop awak, dekat situlah power supply awak. Okay, alright. Okay. The unit is a piece of hardware that converts the power provided from the outlet into the usable power for the many parts inside the computer case. Okay, without power supply, as usual, tak boleh on lah PC kita sebab semua hardware dalam komputer needs power supply. Sama ada direct power supply dari kabel ataupun kalau bateri you penuh, ada bateri komputer, boleh pakai bateri. Okay, the power supply is a crucial, sangat penting. Because without it, the rest of the internal hardware can't function. Okay, tak ada power, tak function. Okay, itu normal. Okay, keyboard. Keyboard ni, siapa tak tahulah kan. Okay, keyboard, kalau dekat laptop, okay, dia memang dah attach lah, ya, dekat situ. Tetapi walaupun dia attach dekat situ, kita tak boleh kategorikan keyboard ini sebagai internal. Sebab kenapa? Sebab awak menggunakan dia, you can touch the keyboard, ya. Okay, keyboard laptop dan keyboard desktop adalah external computer hardware. Okay, digunakan untuk awak bagi input kepada komputer kita, ya, macam mana kita nak you nak menaik dan sebagainya. Okey, untuk keyboard pula, katalah mouse awak rosak, ya. Your mouse ini rosak. Dan kalau awak tahu apa panggil shortcut, gunakan keyboard nak pergi atas ke nak klik mana-mana without the mouse, awak boleh guna the keyboard. Siapa dekat kelas yang pandai shortcut keyboard? Maksudnya awak tak payah pakai mouse pun, awak boleh browse awak punya komputer. Siapa pandai? Without the mouse. Tak ada. Okay, memang susah, tetapi kalau awak tahu shortcut dia guna keyboard, awak boleh browse without the mouse, ya. Okay, router. Biasa dengan router ni untuk
Wi-Fi. Internet. Wi-Fi. Kalau tak ada router ni, tak jalan kerja. Okey, router ni hardware yang kita kategorikan dalam kategori 3 tadi, iaitu network hardware that allows communication between your local home network, your personal computers and other connected devices and the internet. Okey, kalau sebab awak berada di rumah, you pakai apa? Shimix, Unify Unify. ataupun data Unify. Unify, madam. Wi-Fi. Okey. So, ada router kan masing-masing kat rumah? Ada, madam. Ada. Okey, itulah dia router. Kalau dekat rumah mungkin kecil saja, antena ni mungkin ada yang sekarang ni model ada yang tak ada antena, ada yang ada satu saja. Tetapi seperti dalam gambar ni awak boleh tengok router ni agak saiz dia bukan besar, tapi memandangkan kepada antena tu menunjukkan dia cover kawasan yang lebih luas ya. So contohnya dalam bangunan ya, so satu level bangunan tu dia boleh cover. Okay, depends on the power of the router itu sendiri. Ya. Okay. Yang sampai nombor 6 tu yang saya bincangkan bersama anda. Dan ada banyak lagi komputer hardware components. Kalau awak tengok kat sini kita ada RAM, power supply tadi dah bincang, video card, hard disk, saya dah cerita tadi, state drive, SD. Okay. Saya nak cerita. Siapa tahu apa beza HDD dengan SDD? Dan awak rasa awak punya laptop guna apa? HDD ke SSD? Tak tahu. Tahu, madam. Tak tahu. Habis dulu waktu beli tu tak ambil tahu pun. Tak. Tengok Tak. saja. Apa nama first je, madam? Tahu-tahu beli. Tahu-tahu beli. Saya Nama hadis first pun tak je, madam. tahu. Fungsi dia tak Saya Hadis awak. terima je, madam. Saiz hadis awak tahu tak? Ah. Macam mana ni? Okey. Hadis awak. Okey, kalau HDD, SSD ni adalah satu hard disk juga. Tetapi yang latest. Ya, SSD adalah yang the latest lah. HDD ni before SSD. Okey. Kalau awak punya hard disk jenis SSD, maknanya dia lebih power sebab dia lagi laju. Dan lagi laju, cara dia proses tu lebih laju daripada HDD. Ya. Laptop yang latest sekarang ni banyak menggunakan SSD sahaja, tetapi ada juga yang menggunakan HDD SD. Dalam laptop kadang-kadang okey, contoh lepas ni siapa yang berhajat nak beli laptop lain ke apa ke, buatlah cerdik sikit pergi kedai komputer tu kan. Bila awak cakap macam orang IT, macam cerdik-cerdik tahu komputer ni, dia tak boleh lah nak goreng kita kan. Awak cakap berapa saiz hard disk HD, dia kata katalah 1 terabyte dia kata saiz. Lepas tu awak tanyalah HDD ke SSD. Buat tahu walaupun awak pun tak faham apa dia kan. So dia tanya HDD ke SSD. Lepas tu mesti dia macam budak ni tahu ni. So dia kata HDD. Bukan. No. Bolehlah dia kata HDD. Lepas tu awak buatlah tanya kalau nak tukar SSD berapa. Tapi SSD ni dia mahal lagi lah. Ya, mahal sikit lah. Okay. So dia dekat situ awak boleh deal dengan orang kedai komputer tu. Awak boleh design awak own laptop ya. Awak nak macam mana? Awak nak hard disk HDD sahaja ataupun campur SSD. Macam laptop saya beli 3 tahun lepas. Okay. Bila saya beli, kita nak beli bajet dia kita. Okay. Bila saya nak beli, saya tanya dia hard disk berapa, dia kata 500 gig, 500 gig, and then I think it's not
enough for me. Lepas tu I tanya jenis apa? SSD. I tambah SSD. Lepas tu I tambah SSD 1 tera. So sekarang saya punya storage laptop adalah 1.5 terabyte. Sebab 1 tera SSD 500 GB. So 1. Okay, itu macam mana you boleh design awak punya laptop lah bila awak nak beli. Okay, alright. Okay, optical drive, kita juga ada mouse, and then battery backup. Okay, battery backup ni untuk laptop lah dia. Kita ada battery semua. Kalau battery rosak atau battery kong ya, so awak kena memang rely on direct power supply lah, kena pakai kabel. Okay. Flash drive. Flash drive apa dia? Siapa boleh bagi contoh? Flash drive. Flash drive ni awak punya ni lah. Yang macam pen drive tu ke, madam? Ya, bijak. Betul. Pen drive kita. Ya, itu kita panggil flash drive. Maksudnya, dia sebab cepat je kita guna. Kita cocok and then you save dekat pen drive and then you cabut balik. Itu orang kata flash. Maksudnya dia tak biasa melekat di laptop awak kan. Saya tak pastilah siapa cocok pen drive and then tak cabut-cabut pen drive. Bawa lah laptop mana-mana. Ada orang buat macam tu? Tak ada. Tak ada. Okey, sebab tu kita panggil flash. Ya, flash. Okey, printer. Okey. Kita pun banyak jenis juga. Okey, yang tu kita akan tengok nantilah. Okey. Kita juga okey, yang ni semua external. Okey, external hard drive. Okey. Okey. Yang external hard drive ni, walaupun dia hard drive storage, disebabkan dia ni macam dia dekat luar, ya. So kita tetap panggil dia external hard drive. Siapa guna external hard drive? Saya. Ada kan? Tahu kan? Okay, macam saya ada. Ni adalah external hard drive saya. Walaupun saiz dah 1.5 GB, tapi saya tetap ada external hard drive sebab ada file yang saya akan backup dekat sini lah ya. So, itu contoh dia lah. Lepas tu kita ada network switch. Macam router tadi lah, network switch ni. Okay, access point, repeater dan bridge. Okay, repeater, bridge ni adalah internal. Okay. Alright. Okay. Sesi 1 kuliah hari ni. Okay, semua okay? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey je. Okey, madam. Okay Madam. je. Madam, Yes. ada beza ke flash drive dengan USB tu? Apa? Siapa tu? Flash drive dengan USB ada beza ke? Siapa tanya? Saya tak dengar. Slow sikit soalan tu. Yang drive tadi, dia ada Drive, beza tak dengan USB? Sama je, fungsi dia. USB, pen drive ya. Pen drive punya USB. Dia punya USB. Beza flash drive dengan Orang panggil flash drive. SB dia. Apa dia? Cuba type. Ya Allah, saya tak apa-apa clear. Drive tu biasa kadang ada orang panggil USB. Nama saja. Okay. USB. It stand for what? USB ni sebenarnya, okay, saya tunjuk USB drive, okay, kalau dia akan ada kabel apa USB contoh. Saya punya pen drive. Okay. Ini contoh pen drive saya. Okay. Bila awak buka, Allah lama tak buka. Macam mana entah nak buka.
3:30, ya, sila jawab kuis tersebut. By 3:30 saya akan off. Okay, so boleh buat kuis semua. All the best. See you dekat at 3:30. Thank you.